Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Khulasatun Nuril Yaqin pada muka surat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahlil kitabi. Sesungguhnya pendeta itu, pendeta mana? Pendeta Bahira ataupun Jirjis yang kita sebutkan kemarin, mengambil dalil, yakni mengambil bukti. Dalil ini daripada perkataan Arab, dalil atas kenabiannya, yakni atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beberapa dalil yang terdapat di dalam kitab-kitab ahlul kitab. Jadi Bahira ni seperti yang kita sebutkan kemarin, bila mana dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi tentang nama, tentang cara hidup Nabi, makan minum Nabi, dan dia melihat pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bahagian belakang, bainal mankibain, di antara dua bahu Rasulullah itu adanya khatamun nubuwah, tanda kenabian. Jadi tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diletakkan ataupun kita kata dicok oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika baginda dibelah dada dalam penjagaan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Jadi waktu Nabi dibelah oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, suatu petang Nabi sallallahu alaihi wasallam main dengan budak-budak yang seangkatan umur mereka antara 3 tahun ke 4 tahun. Tiba-tiba didatangi dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mai dua malaikat yang berupa manusia, berpakaian putih, semuanya putih, mai kat Nabi dan mereka tidurkan Nabi ataupun lentangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibelah dada Rasulullah, dikeluarkan hati Nabi dan dicuci hati Nabi. Dicucikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah itu menunjukkan Nabi Muhammad dalaman Nabi tak elok, hati Nabi tak elok? Tak. Ulama menjawab, malaikat mai cuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai simbolik nak menyatakan bahawasanya hati adalah tempat yang selalu diganggu oleh syaitan dan juga iblis laknatullah. Maka sebagai simbolik Allah Ta'ala nak mengkhabarkan kepada kita bahawasanya hati tempat kita duk i'tiqad, tempat kita duk pasang niat, di situlah tempat iblis akan menggelincirkan anak Adam daripada beriman, akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia main satu tahap, kata ulama tauhid, iblis setan ni dia akan ganggu kita. Dia akan ganggu kita dengan 4 soalan. Yang mana 4 soalan inilah yang ramai daripada kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyangka bahawasanya Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk.
Sebab itu tuan-tuan, dalam kita mempelajari ilmu tauhid, dia ada satu dipanggil sifat zatiyah, ataupun sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ulama letak selepas daripada sifat nafsiyah, kerana apa? Litakhalliyah, untuk mengosongkan kepala otak manusia, mengatakan Allah Ta'ala tu tak sama lagu makhluk langsung. Antaranya apa dia? Antaranya mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Yang dikatakan mukhalafatuhu lil hawadith ibaratun an nafyil mumathilati fi dhati was sifati wal af'ali. Yang mana ulama mengatakan maksud mukhalafatuhu lil hawadith, iaitulah apa dia? Iaitulah ibaratun an nafyil mumathalati fil dhati wa fil af'ali wa fil sifati, iaitulah satu kepahaman yang mana nak menunjukkan an nafyil mumathalah, nak menafikan kata Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Tak sama dari mana? Fil dhati, pada zat Allah tak sama macam zat makhluk. Wa fil sifati, dan pada sifat Allah tak sama macam sifat makhluk. Wa fil af'ali, dan juga tak sama pada perbuatan Allah Ta'ala, tak sama juga dengan perbuatan makhluk. Jadi bila faham kata Allah Ta'ala bukan mukhalafatuhu lil hawadith, maka iblis, setan, dia akan kacau kita. Dia akan kacau dengan soalan-soalan yang barangkali tuan-tuan pun pernah fikir, saya pun pernah fikir. Apa dia? Yang pertama, aina. Aina ni membawa erti aina Allah, di manakah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di Allah ni duduk tahu mana? Di penin. Yang kedua, dia akan mai ke mana? Kaifa. Bagaimana Allah Taala? Dah Allah tak sama macam makhluk, Allah tak sama macam ni. Allah tu lagu mana? Dia mula duk fikir, dia mula duk cari. Lepas tu dia akan tanya pula mata, bila? Dia duk tanya bila Allah ada, bila duk tanya tentang Allah. Kemudian kam, berapa? Betul ke Allah Ta'ala ni satu? Maka para ulama mengatakan apabila datangnya hasutan-hasutan sedemikian, soalan-soalan yang sedemikian, maka perbanyakkan kita menyebut ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan sebelum kita sembahyang sunat, dia bagi kita sebelum sembahyang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ila akhiril ayah. Pasal kerana iblis setan ni tempat dia merata duk ada waktu sembahyang, waktu tarawih, waktu baca Quran, waktu duduk dalam majlis ilmu, waktu berzikir, waktu berwudu, ada saja-saja hasutan daripada iblis laknatullah alaihim ajma'in. Maka dibelah dada Rasulullah, dikeluarkan hati Nabi, dicuci dan diletakkan semula, jadi elok balik. Maka peristiwa ini dikhabarkan kepada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Wahai Halimah, anak kamu ni ada orang main belah dada, ada lagu tu, lagu ni. Dan akhirnya Halimah dia takut, dia bawa balik Nabi SAW ke mana? Bawa balik Nabi Muhammad ke pangkuan Aminah radhiyallahu anha. Bila balik bagi tahu ke Aminah, wahai Aminah, aku takut anak kamu ni jadi semikian, katanya orang main belah dada dia lagu tu, aku takut jadi pelik-pelik ke dia. Maka kata Aminah radhiyallahu anha, wallahi, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan menimpakan kecelakaan dan menentukan keburukan kepada anak yang kamu jaga ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah bagi waranti siap dah, takkan jadi benda hak pelik-pelik, takkan jadi benda hak se kat hang, apatah lagi pada anak aku, lagilah dah. Bila mana Aminah radhiyallahu anha berkata demikian, akhirnya Aminah kata wahai Halimah kata, wahai Aminah, boleh dah aku bawa balik semula ke perkampungan Bani Sa'ad? Maka Aminah radhiyallahu anha menyatakan, tak apa, dipersilakan, falyatafaddal, bawa balik. Kerana atas sebab Halimatus Sa'diyah ingin merasa lebih banyak lagi keberkatan daripada dia menjaga dan membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala
alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Lepas dibelah apa semua, maka diletakkan cok belakang Nabi bainal mankibain, antara dua bau Rasulullah. Besar mana? Dalam riwayat sahabat mengatakan sebesar telok burung puyuh. Satu pandangan sahabat. Ada yang kata besar telok kuning, telok ayam tu lah. Ada yang kata timbul. Ada sahabat yang bila main dekat Nabi, dia mundar mandir depan Nabi. Maka pada ketika tu Nabi duduk macam ni, Nabi pakai gitu. Bila Nabi pakai macam ni, Nabi tengok sahabat ni duduk berjalan, pi mai kat belakang, Nabi tahu dah dia punya sebab apa. Pasal apa dia duduk pusing kat belakang, dia tak main kat depan. Dia tahu dah, Nabi tahu dah, kata dia ni nak tengok tanda kenabian di belakang aku. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi pun tarik itu. Seolah-olah Nabi nak kata, hang nak tengok kan? Nah tengok di belakang, payah kan? Maka sahabat ni kata, aku nampak satu bulatan di belakang tengkok Rasulullah, bawah batang tengkok ni ada bulatan. Dan ada sikit apa? Ada benjolan, seolah-olah macam isi timbul kemerah-merahan. Ada seorang sahabat Nabi yang Nabi minta dia supaya mai picit-picit badan Rasulullah, nak menunjukkan kata Nabi Muhammad ni dengan sahabat sangat-sangat rapat. Panggil main duk picit belakang pula. Sahabat ni pun seluk masuk belakang, dia pun pegang. Dan dia rasa pada bahagian khatamun nubuwah, sahabat ini meriwayatkan kata khatam Nabi SAW itu ada sedikit bulu, macam bulu roma lebat pada bahagian tersebut. Maka itu khatam nubuwah adalah tanda kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga diketahui oleh ahlul kitab seperti mana ayat yang kita bacakan kemarin, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Kemudian safratuhu thaniyatu ila Syam, musafir kedua ke Syam, fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, apabila kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kalimah sallallahu alaihi wasallam disunatkan kuat sedikit berbanding sebelumnya. Contohnya bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunatkan kerana apa? Kerana nak menarik perhatian orang dengar, dan orang juga berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Safara ila Syami marratan thaniyah. Nah, fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Ketika umur 25 tahun, baginda sekali lagi bermusafir ke Syam, yakni bermusafir buat kali yang kedua. Kali pertama ketika Nabi umur 13 tahun ataupun umur 9 tahun pi dengan Abu Talib. Kali kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam pi mana? Pi ke Syam juga dalam urusan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maksudnya waktu ni tak kahwin lagi dengan Khadijah. Dalam riwayat mengatakan Sayyidatuna Khadijah kalau dia bawa barang pi berniaga di Syam, sekali dia hantar menyamai semua barang dagangan orang Arab Quraisy yang pergi berdagang di Syam. Tu dia punya banyak. Katalah ada 100 pedagang, 100 pedagang tu semua pakat bawa barang masing-masing, katalah 30 tan. 100 orang 30 tan campur semua. Sayyidatuna Khadijah dia seorang 30 tan. Tu dia, kaya tak? Kaya tak kaya. Ni isteri Nabi yang pertama. Tapi sebelum daripada kahwin, Nabi SAW kerja dulu dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Baik. Wa kanat dzata syarafin wa malin tastajiru rijala fi maliha. Beliau Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia,
dan mempunyai harta. Beliau mengupah beberapa orang pekerja lelaki untuk menguruskan harta perniagaannya. Dalam riwayat mengatakan Sayyidatuna Khadijah kalau dia nak pergi berdagang sekalipun, dia takkan pergi dengan pekerja dia lelaki, melainkan dia hantar wakil dia saja pergi. Dia hantar wakil saja pergi. Kerana apa? Dia nak menjaga maruah dia. Dia nak menjaga kesopanan dia sebagai seorang wanita. Kemudian Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, dia ramailah pekerja dia. Di antaranya Maisarah yang kita pernah sebut sebelum ni, dan masyhur nama Maisarah ini, dan nama yang lain pun ada juga disebutkan. Maisarah inilah yang ditugaskan untuk membawa barang dagangan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pekerja-pekerja yang lain. Baik, kata Maisarah, ketika mana dalam perjalanan daripada Mekah pi ke bumi Syam, aku mendapati bahawasanya awan melindungi kami. Maknanya perjalanan kami tak panas terik macam orang lain semua panas. Dan bila mana kami berjalan di tengah padang pasir, hak kami duk berjalan, grup jalan ni saja yang teduh, hak lain semua panas. Sampailah ke mana? Sampailah ke Busra, tempat yang dituju untuk berniaga. Bila sampai di Busra, maka Maisarah bertemu dengan seorang rahib di Busra, dan rahib ini menyatakan bahawasanya tidaklah orang yang duduk di bawah pokok tersebut, yakni Nabi duduk berehat di situ, yang mana pada suatu ketika dahulu di bawah pokok itu adalah tempat rehatnya Musa alaihi salatu wassalam. Dan sehingga ke hari ini tuan-tuan, pokok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk itu sehingga ke hari ini dikekalkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hampir-hampir dengan Jordan. Dan satu-satunya kata ulama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Allah. Sahabat-sahabat yang lain semua mati dah. Seperti yang disebutkan dalam kitab ni, dia kata ma nazala tahta dhilli hadhihi syajarati ba'da Isa illa nabiyyun wa kana Maisaratu yara fil hajirati malakaini yuzillanihi minasyami. Pembetulan sikit. Kata rahib tadi, ma nazala tahta dhilli hadhihi syajarah, tidak ada orang yang mai berteduh di bawah pokok ni ba'da Isa, selepas Isa. Maknanya pokok tu dulu pernah Nabi Isa duduk berehat lang tu. Illa nabiyyun, melainkan lepas daripada Isa duduk akan ada orang lain duduk. Tidak lain dan tidak bukan, orang yang duduk itu adalah seorang nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pokok tu sampai hari ni duk ada tuan-tuan. Pokok tu sampai ke hari ni ada. Sedangkan di keliling pokok tu semua padang pasir, tak ada tumbuh-tumbuhan, tapi pokok tu boleh hidup beribu tahun asbab berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Menega awal tu Maisarah dapat cam dah, hak awal teduh. Kemudian pi di sana pula jumpa rahib ni, kata hak ni Nabi. Lepas tu on the way balik mai Mekah pula teduh lagi pada ketiga itu, menyebabkan Maisarah pada ketika itu balik. Walamma raja'u ila Makkah fi waqti zahirati, apabila pulang daripada Syam ke Mekah Al-Mukarramah dan bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha, fara'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala ba'irihi wa malakani yuzillani alaihi. Bukan takat Maisarah saja, bila sampai di Mekah pada ketika itu tuan-tuan, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dia tengok Nabi tak turun lagi min ba'irih, daripada tempat tunggangan Rasulullah yang berdagang tadi ni. Dia nampak apa? Awan duk lindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menambahkan lagi keyakinan Sayyidatuna Khadijah bahawa yang berada
di atas tunggangan itu adalah seorang rasul yang pernah disebutkan sebelum ini. Kerana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dia ada sepupu dia Waraqah bin Naufal. Nanti kita akan jumpa pada fi bid'il wahyi, pada awal penurunan wahyu, antara yang akan disebut adalah Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini ahlul kitab. Dia ni buta. Walaupun dia buta, tapi dalam kepala otak dia ada belaka tentang kitab-kitab samawi, tentang para nabi, para rasul, terutamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Khadijah duk tahu dah pasal ni, cuma tak jumpa lagi saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala zahirkan apa yang dia dengar di hadapan mata kepala dia, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ikhtarathu li hadzal amali li'annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah. Beliau Khadijah memilih baginda untuk kerja ini. Kerja mana? Kerja berdagang, bawa barang dagangan dia. Kerana mendengar tentang benarnya. Benar apa sini? Adakah tentang benar kerasulan Muhammad? Tak, bukan benar kerasulan Muhammad. Tentang benarnya, yakni tentang bahawa Muhammad ini bukan jenis duk menipu orang. Tu maksud dia tu. Situ. Jujurnya dan budi pekertinya yang mulia. Jadi di sini pengajaran dia sebagai seorang majikan perlu kepada pekerja yang jujur dan juga amanah. Hang mai pilah syarikat besar mana pun, tapi hak bahagian akaun pedaje kita mampu tutup habis gelang-gelang, walaupun berjuta sekalipun, berpuluh tahun sekalipun dia meniaga, tapi hak jaga akaun duk penayang kita, pelari duit kita, tutup gelang cerita dia. Jadi nak boleh pekerja yang jujur dan amanah adalah suatu perkara yang sangat sukar untuk kita perolehi pada masa ni. Hak duit banyak pun balas lagi. Hak menteri duit berjuta dah pun balas makan rasuah lagi menteri tu. Bukan menteri Malaysia, menteri Pasola. Kerajaan Pasola. Tak, tidak. Juta gaji, bukan gaji juta, gaji tak juta. Hak duit balas tu juta. Tak kata kat siapa. Ni jangan kerak ni abang nah, jangan kerak video ni. Kita tak kata kat siapa, kita kata hak jadi sungguh, bukan takat hak Malaysia, luar Malaysia pun macam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal rezeki tak berkat. 40,000 sebulan pun tak cukup, kena suruh kat bawah meja pula. Pasal apa? Tak berkat. Jadi pernah ditanya kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi, adakah semua benda Allah Ta'ala bagi kepada kita ni dipanggil rezeki? Allah Ta'ala sebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua benda makhluk hak melata atas muka bumi Allah jamin rezeki dia. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia beriman tak beriman, belaka-belaka. Baik. Adakah orang kafir hak tak beriman dia dapat duit banyak dikira rezeki di sisi Allah? Adakah orang yang bukan beriman dapat duit banyak, bahkan depa lagi kaya daripada kita? Kalau kita pasar, depa lagi kaya daripada kita pada zahirnya lah. Adakah mereka juga dikatakan mendapat rezeki daripada Allah? Pada zahirnya kita panggil rezeki lah, pada zahir. Tetapi yang dimaksudkan rezeki ini adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat, dan nikmat itu dibelanjakan pada jalan yang Allah suka, baru nama rezeki. Misalan saya dapat duit 3,000. Lepas tu saya belanja duit tu beli apa? Saya belanja duit tu beli rokok. Contoh. Maka hak belanja beli rokok tu bukan rezeki, dia panggil istidraj nama dia. Dia panggil istidraj. Nikmat hak dia dapat, koho duk lawan Tuhan lagi. Pada zahirnya rezeki. Alhamdulillah 3,000. Tapi belanja pada jalan yang haram, dia tak panggil rezeki, dia panggil istidraj. Lagi mu dapat, lagi kau jauh, lagi jauh. Jadi yang dikatakan rezeki benda dapat walaupun tak banyak,
tapi dapat dibelanjakan, digunakan pada jalan yang Allah Ta'ala suka, jalan hak Allah redha, maka itulah namanya rezeki. Dan ditafsirkan lebih luas lagi makna rezeki ni dia bukan hanya duit saja, bukan hanya dibelanjakan jalan yang baik saja nama rezeki. Allah Ta'ala bagi lapang kat kita, boleh main masjid, itu rezeki yang tak semua orang boleh dapat. Rezeki boleh main masjid. Allah Ta'ala bagi kita boleh mayang tarawih malam, itu rezeki. Ada orang boleh satu Ramadan sampai malam kelima Ramadan tak mayang tarawih, relax, tak puasa apa pun. Pasal apa? Tak ada rezeki daripada Allah walaupun badan dia sihat. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi tak kaya, tapi anak dia semua menjadi elok belaka, mayang tutup aurat, isteri dia bagus, laki dia bagus, ini juga rezeki. Berapa ramai orang yang kaya, isteri buat tak tahu ya kat dia, hang aku betul. Ada orang yang dia ni kerja biasa-biasa ya, isteri dia kerja besar, gaji 5-6 ribu, tapi isteri dia taat kepada dia dan tidak menjadikan mata wang nilai gaji dia dengan suami dia sebagai benteng untuk dia lawan suami dia. Dak, ni nama dia rezeki. Ada orang yang duit banyak, gaji 3-4, gaji sebulan 5-6 ribu, tapi bini dia lawan dia tiap-tiap hari, smackdown pagi petang siang malam, duk kena smackdown dengan bini dia. You I. Balik awal gitu. Rezeki tak rezeki. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok kehidupan Nabi SAW, dalam satu riwayat kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, pernah rumah isteri Rasulullah hampir 3 malam, hampir sebulan penuh. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada makanan melainkan ayak dan buah kurma ya. Hampir sebulan penuh tak ada makanan, ada ayak dengan buah kurma saja. Nak menunjukkan itu rezeki yang paling besar Allah bagi kat Nabi. Semua isteri Nabi tak mengeluh dengan kesusahan Nabi SAW. Nak boleh gitu tuan-tuan, hak taradu ada ni pun besar rahmat dah. Jangan kita nak cari hak bini. Abang kalau boleh nak ayang macam Sayyidatuna Fatimah. Amboi, bini tanya awak, abang macam Sayyidina Ali, duk telan jeruk Pak Ali ya kerap. Balik dengan ayak tu lah. Dah. Abang kalau boleh nak ayang ni macam dengan Sayyidatuna Maryam, mak Nabi Isa. Dia kata awak, abang macam orang soleh ingat ke, duk tibai Maryam yang malam raya, orang duk takbir duk tibai Maryam. Contoh, dia nak balang kita saya. Dia nak balang kita saya. Abang kalau boleh nak ayang lagu tu, ayang lagu ni. Tak nak tanya abang tak, mayang tarawih berapa rakaat mayang? Mayang duha berapa rakaat? Sedekah banyak mana? Pakai tak dah kita. Memada sesuai dengan kita lah kan. Jangan kita high taste sangat. Orang perempuan pun sama lah. Kaya ni kalau boleh lah, nak cari hak suami ni lebih kurang macam Umar Al-Khattab tu dia. Kalau boleh nak jadi macam suami saya ni, macam dengan siapa? Suami saya ni macam dengan Abdurrahman bin Auf, rajin bersedekah, beratih-ratih kuda dia bagi dalam perang fi sabilillah. Laki tu tanya balik, aku nak pinjam duit hang RM1 beli cop pisang, hang tak bagi, hang nak aku jadi macam Abdurrahman bin Auf, teh minyak ni kita. Dia balas aku tu pula, duk gaduh gitu dah laki ini tu. Jadi Allah Ta'ala bagi tu sesuai dengan kita. Jangan duk lebih-lebih sangat. Kalau duk minta lebih dengan ni, dia jadi ikut lain. Dia nak bini segak, boleh lah segak, tapi segak tak ada agama ni tak ada apa lah cerita dia kan. Tu dia. Habis itu kemudian sebulan tuan-tuan tak ada makanan. Rumah kita hak kemarin dulu punya buka puasa ada hari lah petak termakan. Apa dia? Murtabak Abang Jalil kita khabar. Apa ni? Murtabak Jalil. Semalam saya pergi beli satu murtabak di Allahumma salli ala Muhammad di Bertam Kioh no. Dia kata mix murtabak apa kedai tu nama. Saya lah masuk teringin tuan-tuan. Nak kata iblis ni teringin. Duk tengok lama dah hak luar Ramadan tu duk lalu setiap hari tak berapa nak beli. Hak meh Ramadan ni dia tengok saya buat benda berapa lapak aku pula tau. Masuk tengok tu murtabak sakar-sakar enggak. Nak rasa lah kita pun.
dia ada murtabak cheese lava tak lava kalau maknanya lah kita tengok oh ya ni sedap ni dengan gambar ilustrasi dia tu dengan meleleh-leleh murtabak oh jangan buat mereka main. Nah kita pun order dia balik makan tak habis pun duk ada lagi sebelah ni tak pergi balik nak kena habis pula lah tu punya banyak kita punya makanan tak masuk hak masjid bagi lagi buat lambuk pasal buat lambuk hari pertama sampai hari kelima pun tak bekal lagi buat gaya tu punya banyak makan rumah Nabi tak ada makan rumah Nabi tak ada makan hampir sebulan. Nah ada muslimat nak di belakang tak apa nak nampak muslimat di belakang ada orang maklum kalau rumah kita lah katalah hari pertama tu laki kita balik-balik ni hak kita duk bayang dah ni laki aku balik lagi mesti dia singgah di bazar Ramadan Masjid Taqwa duk bayang dah tu lecikang bayang dah di rumah ni lecikang murtabak jalil patu nasi tomato kok rubi tak rubi nasi Arab apa dia Abu Sofiyah ke apa kira dan mengapal lah tuan-tuan tak nak main masuk masjid pun lagi ayak coklat Hershey's ke apa Hershey's tak tahu tahun ni RM5 makin baru beli cerah lah ayak mesti habisnya duk bayang dah di rumah ni sagi laki bawa balik ni sedia dah talam semua clear dah balik-balik laki bawa balik bawa lambuk saja agak-agak ya hari pertama Ramadan tu boleh apa boleh maki serta dia bukan sini dah tempat lain pak hang buta perut nak beli nasi sebungkus RM5 pun tak ada kedekut piang anak ayah taubat bagi makan tak erti tu dia hari pertama puasa kena dah nak habang kata payah nak boleh macam isteri Rasulullah hampir sebulan hampir sebulan Allahu Akbar habis itu kemudian sikit tuan-tuan 5 minit habis 5.30 habis kan tengok tuan-tuan macam nak kena pergi beli murtabak jalil takut duk guna terkah lagi kan nak wa kana ma'ahu khadimuha maisaratu faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin 'azimin baginda musafir ke Syam bersama khadam Khadijah yang bernama Maisarah Maisarah jadi di sini ni Maisarah ni laki perempuan kita sebut dah laki dia bukan perempuan dan ada pandangan mengatakan bahawasanya Maisarah ni dia seorang ulama orang yang berilmu jadi dapat kita faham di sini dua makna lah yang pertama orang yang nak menguruskan harta kena orang hak reti hak tak reti tak jadi kan hak tak reti tak boleh rosak harta habis yang kedua di sini dia nak habaq apa Sayyidatuna Khadijah letak Maisarah ni sebagai orang yang cerdik pandai hak ada ilmu lah kita kata dalam permusafiran nak menunjukkan dalam kita bermusafir kita kena ada seorang ketua yang boleh pandu kita kalau kita balik kampung kita lah suami boleh dah ustaz kami balik kampung naik kereta nak bayang tarawih lah kereta tak ada masalah apa boleh bayang bah dah kami tak biasa buat kena buat malam ni teri buat kau tak lagi Ustaz Rosli ke pemain tengok pakai cerah habis anak Korea kopi mana habis dia kata kami malam ni semua bayang atas kereta siapa ajak Ustaz tu ajak mampu boleh ke tak boleh boleh tak ada masalah apa balik lagi ni katalah malam ni ke bila-bila nak balik kampung tu duduk atas kereta kita kanan bini kita kiri anak duduk di belakang nak mayang tarawih nak balik kampung di mana Johor Baru Johor dekat Dangar Bay nah kita buat guna takbiratul ihram hak pertama tu ngadak kiblat lah duduk dalam kereta kiblat ke mana kot tu Allahu Akbar kelih kereta start lah jangan tak start lagi kita pun naik dengan syarat waktu duk bawa kereta tu jangan duk buat benda hak batal duk pergi tampak bini duk mimpi bini tu bukan mayang tu menggalak nama dia naik bawa kereta gitu alhamdulillahi rabbil alamin tapi kena habaq kat bini jangan duk sandak tak kita nak aku yang seorang ni duk lena pula nah ada gitu bawa steering gitu lagi sampai tang simpang bagi sini angkat lampu horn ke apa ke aku suka aku mana batal dak tu tak batal tapi kalau duduk saja sampai duduk utuh bawa kereta hak ni payah cerita lah tuan-tuan maknanya dia bergerak tu atas dasar
atas dasar memang kena pusing tangan, pusing ke apa ke, tak menjadi masalah. Dan ini yang diamalkan oleh guru-guru kita. Tuan-tuan tanya Ustaz Zamri Hashim. Selalunya kalau dia balik kampung ni mayang tarawih yang kita. Hak bini dia tolak pergi belakang ni. Pasal dia perempuan. Nah, bagi belakang lagi. Dia kata tak, hak kami mengaji fiqh, hak bini kena duduk belakang. Duduk belakang, bini kena main duduk belakang. Jangan duduk angkat seat main ubah tak belakang pula. Jahanam kita pula tu. Maka tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Boleh balik kampung pun dapat, mayang tarawih pun dapat. Tapi kalau orang tak tahu, dia tak buat lah. Ada kalanya kita tengok orang tu naik motor. Dia naik motor sampai atas traffic light, kita panggil dia buat tak tahu ya. Balong. Dia buat bodoh ya. Balong. Mulut dia kemik. Dia duduk baca. Rupanya tuan-tuan, bila habis dia berhenti, kita jumpa dia, Pak Long masih buat. Saya panggil Pak Long tak menyuk pun. Dia kata, aku duk mayang duha, hang duk panggil berkali jawab. Dia kata, oh, lagu tu ke? Lagu tu boleh tuan-tuan. Tak jadi masalah. Jadi dalam permusafiran kena ada orang yang reti. Dia main salah bila Ramadan ni. Dia kata, ustaz kami mayang Isya jamak takdim, boleh tak mayang tarawih terih walaupun Isya tak masuk lagi? Syarat dia mesti mayang Isya dulu. Mus mayang Isya pada waktu ke, mus mayang Isya pada luar waktu dia, yakni jamak takdim dalam waktu maghrib, sah, tak jadi masalah. Syarat dia Isya dulu. Tu dia lah. Jadi dalam masalah musafir, jadi musafir ni tuan-tuan, dia payah juga. Kalau kita tak tahu ni, dia payah juga. Nak mayang hormat waktu, mayang hormat waktu. Kadang-kadang dia main masalah waktu musafir ni, jalan jam. Oi, nak mayang ke mana ni, jalan jam ni. Dia kata kami balik kerja duduk atas jambatan Pulau Pinang ni. Dia duduk tahu dah kata sagi jam tu. Dia habis kerja ke 4.30. Asal 4.27 dia belah balik juga. Dia tahu tak kata dia tak gini, dia berhadapan dengan jam atas jambatan, dia tahu. Dan dia pun tahu lagi sampai di rumah pukul berapa, silap-silap maghrib gitu ya. Maka di sini ulama kata wajib dia sembahyang asar dulu. Pasal apa? Pasal tahu dah tak gini nak belaga dengan jam tu. Tapi kalau dia berasa tak apa, boleh mayang tepi jambatan Pulau Pinang, tak apa lah. Tu pun tak tentu ke. Tak duduk tepi tu pun orang belah pas dalam laut ke. Jadi di sini tuan-tuan, kita nak kena atur masa supaya kita punya ibadah tu berjalan elok. Kemudian mereka berdua melakukan urus niaga dan pulang dengan keuntungan yang banyak. Maka kata guru kami almarhum Ustaz Yusof Awang rahmatullahi alaih, perniagaan maisarah inilah yang paling besar untung dia. Sebelum ni meniaga ke, tapi orang lain Nabi tak ada. Tapi bila mana Nabi yang uruskan perniagaan ni, untung dia berlipat kali ganda daripada kebiasaan. Di antaranya sebab laku keras, kita kata lah, barang Khadijah ini disebabkan Nabi SAW dalam berniaga. Nabi SAW lebih banyak senyum. Maknanya sini orang hak niaga kena senyum. Di bazar Ramadan kena senyum. Ni buat muka cengih gitu. Pakai lari lah orang. Cik nak beli ayak. Ayak apa? Tu dia tanya aku tu tuan-tuan. Balik awal lah cerita dia. Pakai orang tak beli dah. Jadi itu di antara hikmah Nabi SAW bersama dengan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha balik mai ke Mekah Al-Mukarramah. Maka insya-Allah besok kita sambung berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kita nak tengok mahar kahwin Nabi SAW, macam mana perkahwinan Nabi dengan Khadijah, cara bertunang dan sebagainya, berapa orang anak dan sebagainya. Insya-Allah besok besok 8 hari bulan Jumaat insya-Allah kita akan perhabis pada muka surat yang ke-10 ini insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.